Siapa sangka anak yang dilahirkan sihat diuji dengan sakit meningitis sejak umurnya 6 tahun lagi. Hati ibu bapa mana yang tidak sayu apabila puteri sulung mereka merintih kesakitan. Simpang Renggam, Johor. Pasangan suami isteri Roslina Yang 45 tahun dan Jamilah Bunyamin 40 tahun dikurniakan 3 orang cahaya mata. Puteri sulung Roslinda Suhana 16 tahun diuji dengan sakit meningitis. Lebih menyedihkan lagi, Roslinda tidak boleh bertutur dengan lancar dan hanya mampu merangkak untuk bergerak kerana keadaan kaki yang lemah. Penyakit ini menjadi parah ketika menginjak ke usia 12 tahun dan perlu memasang 2 jenis mesin di kepala. Senyuman yang terukir memberi kebahagiaan buat keluarga. Semoga ada sinar buat kesembuhan bagi permata keluarga ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Apa khabar anda penonton? Saya Fiza Sabjahan bersama anda dalam satu lagi episod Bersamamu pada petang ini. Setiap ibu bapa pasti mengharapkan anak-anak membesar dengan sihat dan juga aktif. Minggu ini, Bersamamu mendekati sebuah lagi keluarga yang menetap di Simpang Renggam, Johor. Pasangan Roslina Yang dan Jamilah Bunyamin mempunyai 3 orang cahaya mata. Namun, mereka diduga dengan kesihatan anak sulung mereka yang menghidapi meningitis. Telah pun terhubung dalam talian kita bersama dengan Encik Rosli dan juga Puan Jamilah. Puan Jamilah, boleh tak kalau dikongsikan sedikit tentang keadaan keluarga Puan Jamilah yang ada 3 orang cahaya mata ini dan juga keadaan adik Roslinda yang menghidapi meningitis? Dipersilakan. Dia mengidap meningitis dan sawan. Dia mengidap penyakit ni masa dia umur 6 tahun. Dia kena demam panas. Dia tarik sawan. Bila dia tarik sawan tu, jadi saya jadi cemas. Saya tak tahulah nak buat macam mana. Jadi saya terus hantar dia ke Hospital Keluang. Sampai di Hospital Keluang, doktor cakap kuman sekarang dah berada di kepala anak akak lah. Selaput tu dia dah meliputi kat situ lah kuman tu. Jadi doktor nak pastikan kuman apa yang menyerang anak saya tu. Jadi dia minta izin untuk ambil air tulang belakang. Dan bila umur dia 11 tahun, dia kena semula. Itu yang teruk. Dia kena tu masa tu dia demam 3 hari. Hari ketiga tu panasnya dah reda. Tapi dia tarik sawan. Dia pergi scan kepala, dia kata otak dia dah bengkak. Selama 48 jam tu dia ditidurkan, dia ada tarik sawan, dia ada hypo, dia ada darah tinggi. Darah tingginya tinggi sangat. 200 lebih. Saya sendiri pun saya macam yelah, kita ibu kan, tiba-tiba anak kita dah lama tak sakit, tiba-tiba dia kena semula. Lepas tu dalam keadaan yang teruk macam tu. Jadi saya tak nak dekat dia. Saya keluar dekat ICU tu. Saya sampai cakap dengan doktor, saya tak nak tengok anak saya. Please doktor, jangan paksa saya suruh masuk untuk tengok anak saya. Saya tak nak tengok dia. Tolong doktor, tolong. Cakap, Kak, doktor tu pujuk saya tau. 3 orang doktor pakar tu pujuk saya. Kak, jangan macam ni. Akak kena tengok anak akak. Sekarang anak akak perlukan akak. Yelah, kita tak sangka kan selama ni dia tak pernah sampai teruk macam tu kan. Takut nak tengok benda tu semua kan. Nak hadapi tu saya macam takut. Tapi saya kuatkan jugalah semangat saya. Saya telefon suami saya. Alhamdulillah lah, suami saya banyak beri sokongan. Saya telefon dia. Tiap-tiap jam dia telefon saya. Macam mana keadaan, apa semua. Selepas Roslinda berusia 11 tahun dikena serangan sawan yang teruk. Selepas itu, bagaimana keadaan fizikal dan juga mental Roslinda sendiri? Dan sekarang dah pun berusia 16 tahun. Okey. Bila dia keluar daripada ward ICU tu, dia dalam keadaan keras. Tangan, kaki semua keras. Dan dia tak boleh macam kalau kita ketawa ke, kita senyum ke, dia tak ada tindak balas.
Dia belum macam tu. Jadi anak saya ni terpaksa dipasang mesin kat sini. 2 mesin. Mesin tu Sekarang ni 2 mesin. Edison. Kita diberi 2 pilihan. Sama ada 2 hari sekali nak sedut 30 mm kat sini ataupun taruh mesin. Mesin Itu tu sahaja guna pilihan seumur hidup. bagi keluarga kita orang ada. Sebelum ni dia tanam umaya di sini. Umaya tu tapping setiap 3 hari dia keluarkan air. Maksudnya urat saraf air anak saya tu dah rosak. Ada saraf tunjang tu kan dia ada saraf air turun naik. Urat saraf tu dah rosak disebabkan oleh sawan. Puan Jamilah, kalau kita ikutkan sekarang ini dari segi kos rawatan, dari segi keadaan kesihatan, apa yang nak dikongsikan? Okey, kalau dari segi kos rawatan ni sekarang saya perlukan macam dia punya susu tepung dia, susu nutrien optimum. Lepas tu saya perlukan dia punya untuk fisio, spin kaki dia. Jadi saya sekarang pun kalau nak pergi mana-mana macam sekarang ni pun saya pun dah terputus pendapatan. Saya dah tukar kerja lain, saya tanam pokok bunga. Suami saya tanam serai. Jadi kami berkongsilah berdua. Cik Rosli dan juga Puan Jamilah, apa harapan Cik Rosli dan juga Puan Jamilah sebenarnya terhadap kesihatan Roslinda dan juga terhadap anak-anak yang lagi 2? Harapan saya suami isteri minta semoga anak saya ni dia boleh berdiri, dia dapat jaga diri dia sendiri. Saya bercakap macam ni, saya pun tak tahu umur saya panjang ke tak panjang. Sekarang saya dengan mak dia ada lagi boleh jaga dia. Jadi apabila dia boleh berdiri, dia boleh pulihkan diri dia, dia boleh jaga diri dia. Okay, baiklah, terima kasih kita ucapkan kepada Cik Rosli dan juga Puan Jamilah. Kita akan bersama dengan Cik Rosli dan juga Puan Jamilah sebentar lagi ya. Bila dia keluar daripada ward ICU tu, dia dalam keadaan keras. Teruk macam tu. Jadi saya tak nak dekat dia. Saya keluar dekat ICU tu. Saya sampai cakap dengan doktor, saya tak nak tengok anak saya. Kembali bersama kami dalam Bersamamu. Usaha murni yang dijalankan oleh Pertubuhan Badan Bukan Kerajaan NGO dalam membantu mereka yang memerlukan sememangnya harus dipuji. Dan sekarang ini kita telah pun terhubung dalam talian bersama dengan Puan Samsiah Saaban selaku bendahari daripada Malaysia Relief Agency MRA yang berlokasi di Johor. Assalamualaikum, apa khabar Puan? Waalaikumsalam, khabar baik. Alhamdulillah. Puan Samsiah, kami di Bersamamu dah pun dengar dan lihat sendiri kisah Puan Jamilah sekeluarga. Kalau ada sebarang perkara yang nak dikongsikan tentang keluarga ini, dipersilakan. Okey, saya kenal Puan Jamilah ni lebih kurang 4 tahun yang lepas. Masa tu saya dibagi tahu, dimaklumkan oleh Pak Naib Kampung yang anak beliau dalam masalah lah. So bila anak dia dah balik ke sini, saya melawatlah keluarga ni. Saya datang, saya bawa sikit barang bantuan untuk keluarga ni dan saya dapat, masa tu anak dia baru balik hospital. Saya dapatlah tengok anak dia, masa tu anak dia memang terlantar dekat bawah dengan hanya pakai tilam nipis. Masa tu memang tak ada kata hospital apa semua, tak ada lagi. Jadi setakat ini apa yang jenis bentuk bantuan yang telah pun disalurkan kepada adik Roslinda oleh MRA sendiri? Okay. Alhamdulillah setakat ni kami dah pernah bantu beliau, kita bagikan dia katil hospital untuk dia guna masa dia tak boleh bergerak dulu, dan sekarang alhamdulillah dia dah boleh bergerak. Dan dalam sekarang masalah PKP ni dia orang memang tak ada pendapatan langsung, sebab sebelum ni Kak Jamilah ni dia mengurut orang dan suaminya masih lagi boleh bekerja, ambil kontrak bantu buat rumah ataupun ambil upah mesin rumput. Tapi disebabkan masalah PKP ni pendapatan dia orang memang terjejas teruk lah. Ada sekali tu saya sampai tanya sendiri dengan Kak Jamilah ni, ada masalah apa-apa ke, bantuan barangan dapur ke apa, putus kan, bagi tahu saya lah. Tapi dia seboleh-boleh mengelak. Dia kata selagi dia mampu dia boleh buat, dia boleh cari rezeki tu. Tapi hati saya tak sedap kan, saya tetap bantu dia. Saya cakap dia, Kak, kalau kurang apa-apa datanglah rumah saya sentiasa ada barang untuk bantu mereka. Dan alhamdulillah mereka memang
memang saya pantau mereka dan saya tengok memang keperluan mereka kurang dan saya akan hantarlah bantuan apa yang perlu. Saya sebenarnya juga terharu, rasa sebab dan juga terinspirasi dengan apa yang dikongsikan oleh Puan Jamilah dengan Cik Rosli ni. Dalam keadaan yang tertekan, dalam keadaan kita dihimpit dengan pandemik COVID-19 ini, dengan keadaan anak yang uzur juga, tapi mereka tidak menjadikan itu alasan untuk mereka tidak berusaha. Kalau boleh mungkin Puan kongsikan bagaimana kita juga boleh mendapat inspirasi daripada Puan Jamilah dan juga Cik Rosli ni. Okey, apa yang saya nampak pada Puan Jamilah ni, semangat mereka suami isteri sangat kuat, sangat kental dan tak pernah menyerah kalah. Diorang tetap positif dengan apa sahaja yang berlaku. Walaupun dulu anak diorang ni orang kata memang koma, memang tak sedar dan tak boleh bergerak langsung. Atas katil sahaja, memang tak boleh bergerak. Tapi Kak Jamilah ni dia pandai mengurut. Jadi mungkin daripada situ dia berusaha keras, dia urut anak dia hari. Dan sampai hari ni saya tengok anak dia walaupun tak boleh berjalan lagi, tapi dia dah boleh merangkak, sangat-sangat yang saya rasa perubahan yang sangat-sangat positif. Dan saya harap kalau ada juga dekat luar sana ibu bapa yang ada anak yang macam ni, janganlah berputus asa. Teruskan apa yang Puan Jamilah dan Cik Rosli sekarang buat ni, teruskan untuk lebih bersemangat lagi untuk jaga anak, jaga Roslinda. Dan satu hari lagi saya nak tengok juga Roslinda ni boleh berjalan dan juga boleh pergi ke sekolah. Itu harapan terbesar saya lah. Saya nak tengok adik Roslinda bangun pergi sekolah jalan kaki. Itu yang saya nak sangat tengok. Dan saya nak juga maknya dan ayahnya terus buat, jangan fikirkan apa orang nak cakap. Terus buat, terus bantu anak Kak Jamilah sehingga boleh berdiri sendiri dan pergi ke sekolah. Baiklah, terima kasih kita ucapkan kepada Puan Samsiah daripada MRA Johor Bahru. Kita akan bersama dengan keluarga Cik Rosli dan juga Puan Jamilah sebentar saja lagi. Dan semoga apa saja yang dikongsikan ini sebentar tadi dapat menjadi inspirasi buat kami di Bersamamu dan juga anda penonton. Baiklah, Bersamamu berehat dahulu seketika. Kembali selepas ini, jangan ke mana-mana. Memang terlantar dekat bawah dengan hanya pakai tilam nipis. Masa tu memang tak ada kata hospital apa semua, tak ada lagi. Saya sampai tanya sendiri dengan Kak Jamilah ni, apa ada masalah apa-apa ke? Tapi dia seboleh-boleh mengelak. Dia kata selagi dia mampu dia boleh buat, dia boleh cari rezeki tu. Kembali bersama kami dalam Bersamamu. Untuk melengkapkan lagi program kita pada minggu ini, seperti biasa setiap minggu kita akan bersama dengan penaja utama kita daripada syarikat Faiza Sediaan Berhad. Dan minggu ini kita bertuah dapat bersama dengan Dr. Salwa Abu Bakar. Assalamualaikum, apa khabar doktor? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Khabar baik? Alhamdulillah. Ceria bertudung berwarna merah jambu tu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Doktor, kita dah pun dengar dan lihat sendiri kisah responden kita pada minggu ini, iaitu Encik Rosli dan juga Puan Jamilah yang mana anak sulung mereka menghadapi masalah meningitis. Dipersilakan doktor untuk terus bertanyakan sebarang soalan kepada keluarga Encik Rosli. Okay, Assalamualaikum Cik Rosli dan Puan Jamilah. Waalaikumsalam. Doktor. Apa khabar Cik Rosli? Saya baca sinopsis Cik Rosli ni jatuh sampai 20 meter pokok petai ni tinggi betul. So sekarang macam mana? Masih muda. Ya nak panjat pokok petai. Tak tahu pula dah hal yang saya pegang tu rapuh. Jatuhlah saya. Tapi Cik Rosli pun ada tanam serai Saya Jadi masa sekarang ni saya tak dapatlah nak kerja kat luar. Jadi cakap saya apa yang kita boleh tanam, kita tanamlah. bagus tu. Tanam tu bagus tu. Saya sendiri pun minat menanam. Bagus. Kalau kita dapat menanam sekurang-kurangnya dapat meringankan sikit beban dekat dapur kan. Tanam sayur-sayur sendiri, bahan-bahan asas masakan. Tanam untuk ringankan kata orang belanja dapur. Jadi setakat ni macam bukan setakat Faiza saja. Saya yakin di luar sana pun ramai yang nak tahu apakah keperluan Cik Rosli dengan Puan Jamilah sekeluarga supaya kita dapat meringankan beban. Kami masa tu dapat bantuan masa dekat HSA, saya dapat bantuan susu, dapat bantuan wheelchair dan satu lagi sepatutnya saya dapat bantuan spin kaki.
Itu yang kami terlepas, spin kaki dia tu kami Pasal terlepas. terlanggar pandemik ni, kita orang tak pergi Jadi dulu. kami tak dapat nak pergi sana, jadi kami tak berani lah. Takut nak pergi. Jadi insyaAllah kalau ada apa-apa, insyaAllah saya yakin. Yang penting sekali, kalau kita rajin, kita usaha betul-betul, bersungguh-sungguh. Lepas tu yang kedua, kena berterusan. Kalau kita berterusan buat, lepas tu yang ketiga, kita kena jangan putus asa. Dalam apa saja kita buat, kita jangan putus asa. Sama ada kita nak tanam ke pokok tu mati, tanam balik semula sampai berjaya. Baca buku Faizah tu. Tadi saya nampak pegang buku Faizah kan? Baca. Tengok macam mana Faizah boleh berjaya. Pun kita berasal pun daripada susah juga. Bukan semudah tu, bukan senang nak senang. InsyaAllah kita akan berjaya. Saya kira itu bukan saja kata-kata semangat untuk keluarga Encik Rosli, tapi buat saya di studio dan juga penonton-penonton bersamamu ni agar terus bersemangat dengan apa yang dikongsikan oleh doktor tadi. Doktor, di kesempatan ini juga doktor, seperti biasa, kalau boleh dikongsikan kepada penonton kita dalam tempoh pandemik ini bagaimana dari segi pengurusan Faizah sendiri, dari segi aktiviti-aktiviti yang dijalankan oleh syarikat Faizah. Okey, kita sepanjang pandemik ni kita bekerja seperti biasa. Jadi di Faizah kami mengamalkan SOP yang sangat ketat. Dan insyaAllah kita akan cuba berusaha untuk memastikan supaya yang paling penting sekali itu beras tu mencukupi. Dan kita pastikan kita hantar mengikut yang kita janjikan, insyaAllah. Dan kami juga mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua sekali pembeli Faizah yang terus menyokong kami. InsyaAllah apa yang mereka buat, apa yang mereka bantu, yang sebenarnya mereka juga bantu bersama-sama dalam setiap apa yang kita donate, yang kita amalkan. Baiklah, insyaAllah. Cik Rosli, kalau ada apa-apa yang nak dikongsikan, nak disampaikan kepada individu-individu ataupun sesiapa saja yang pernah menyampaikan sumbangan, membantu keluarga Encik Rosli, dipersilakan. Saya mewakili keluarga saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada Faizah bersamamu dan sahabat CEO saya yang membantu saya, Tuan Samsiah, Saban membantu keluarga saya. Saya pun tak tahu dapat saya membalas jasa baik ke membantu anak saya macam ni. Baiklah. Sama-sama terima kasih Cik Rosli, terima kasih Puan Jamaliah, terima kasih juga Dr. Salwa di atas perkongsian pada hari ini, dan kami juga di bersamamu mendoakan agar anak Encik Rosli akan terus diberikan kesihatan yang baik. Cik Rosli dan juga Puan Jamaliah juga akan terus diberikan kekuatan dan juga kesihatan. Itu doa kami buat Encik Rosli sekeluarga. Sekian sahaja episod bersamamu untuk minggu ini. Sememangnya anak adalah anugerah ilahi yang harus kita jaga dengan penuh kasih dan sayang. Semoga episod minggu ini dapat memberi inspirasi buat kita semua. Terima kasih diucapkan kepada semua penyumbang untuk tabung bersamamu. Terus hulurkan sumbangan buat mereka yang memerlukan. Hulurkan tangan, ringankan beban. Bersamamu minggu ini turut membantu 3 keluarga di 3 buah negeri. 1 keluarga di negeri Perak, keluarga Nurliza Muhammad Jalil. Keluarga Siti Nur Hidayu Zainal di negeri Sembilan. Manakala keluarga Zaitun Ismail di utara negara, Pulau Pinang. Terus membantu mereka yang memerlukan. Hulurkan tangan, ringankan beban.